Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan membaca 10 ayat daripada suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الأشياء كما هي.
اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, saudara-saudara pembaca yang dihormati. Amma ba'du, adapun selepas daripada itu, yakni selepas daripada khutbah berpindah masuk kepada isi, maka di dalam uslub ataupun gaya bahasa Arab digunakan amma ba'du. Saudara-saudara pembaca yang dihormati. Kita lah tu, saudara-saudara pembaca tu ditujukan kepada kita. Kata musannif, inilah muqaddimah. Muqaddimah makna pendahuluan dari buku yang bernama I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dalam muqaddimah ini akan dihuraikan beberapa hal yang bertalian dengan isi buku. Jadi kita dah sebut bahawasanya nama kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas rahimahullahu ta'ala diberi nama I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. I'tiqad maknanya ialah pegangan-pegangan, jamak bagi akidah. Kemudian kita akan jelaskan makna Ahli Sunnati wal Jamaah pada bab yang seterusnya. Jadi dalam mukaddimah tu, dalam pendahuluan tu, pengarang kitab kita nak jelaskan perkara yang berkaitan dengan isi kepada kitab, dengan tujuan untuk membukakan pintu bagi pembaca dan untuk mengetahui mengetahui apa ya? Al-Aqdar. Mengetahui Al-Qadar. Al-Aqdar bahasa Arab tu. Nyareja dekat. Al-Qadar. Kitab Jawi. Kitab bumi apa tulisnya? Al-Qadar. Qadar ke Qadar? Kalau bahasa Arabnya pakai qaf. Al-Qadar. Qaf. Tapi orang Melayu kita sebut Al-Qadar. Qadar ya bahasa Arab. Jadi tujuannya ialah untuk membuka pintu. Kita nak masuk ke rumah tu kena buka pintu dulu. Kalau si buka pintu, si dapat masuk. Begitu juga dengan ilmu. Dia ada pintunya, kita kena masuk melalui pintu. Hari tu ada orang yang belajar yang si masuk melalui pintu. Yang masuk melalui bumbung. Bila masuk melalui bumbung, silap hari bulan tergelecoh. Tahu tergelecoh? Terpelehok. Tahu? Guguk daripada bumbung, nak jatuh, patah kaki. Silap hari bulan lagi, mati. Pasal apa? Pasal masuk melalui bumbung. Tapi kalau masuk melalui pintu, insya-Allah dia akan selamat. Begitu juga dengan ilmu. Kadang-kadang orang jadi sesat dalam ilmu pasal apa? Yang masuk melalui bumbung. Semua mengaji, nak asas semua mengaji. Nah, ilmu-ilmu fardhu ain semua mengaji. Yang nak mengaji Quran, mengaji hadis. Semua mengaji mazhab, semua mengaji kitab-kitab ulama. Kami mengaji Quran hadis saja. Maka Quran dan hadis ya adalah sumber kepada semua ilmu. Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber kepada semua ilmu. Bila kita masuk kepada Quran dan Hadis tanpa penguasaan ilmu-ilmu, khususnya ilmu alat, maka kita akan sesat di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesat. Pasal kita ada alat untuk nak memahamikan Al-Quran, begitu juga dengan Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan begitu juga dengan ilmu-ilmu
yang disusun oleh para ulama ada pintunya. Jadi kena masuk melalui pintu, barulah kita boleh faham akan satu-satu daripada perbahasan ilmu. Dengan tujuan untuk membukakan pintu bagi pembaca dan untuk mengetahui ala qadarnya situasi sekitar buku ini, iaitu yang pertama, dalam sejarah telah tercatat bahawa di lingkungan masyarakat umat Islam daripada abad-abad permulaan sampai sekarang terdapat firqah-firqah. Firqah-firqah maknanya ialah kumpulan-kumpulan yang terpecah. Firqah namanya. Jamaknya firaq. Disebut dengan al-firaqu al-islamiyah. Kelompok-kelompok Islam. Kerana asal mereka tu semua Islam. Kemudian mereka berpecah, mereka berbeza pandangan. Ada perbezaan di dalam masalah usulul usul, ada masalah usul dan ada masalah furu'ul usul. Yang kelak kita akan sebut satu persatu daripada perbezaan yang berlaku kepada kelompok-kelompok yang berpecah, yang menyimpang daripada perjalanan ahli sunnati wal jamaah. Jadi ia tercatat di dalam sejarah. Ada kitab yang khusus ditulis oleh ulama, namanya Al-Firaqu Al-Islamiyah. Kelompok-kelompok yang disifatkan dengan Islam. Semua daripada kelompok yang berpecah. Ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Syiah, ada kelompok Musyabbihah, Mujassimah, kelompok Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain daripada kelompok yang menyalahi perjalanan ahli sunnati wal jamaah. Ya, sesuai dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah madah bahawasanya umat Nabi akan berpecah kepada 73 kelompok. Kita dah sebut sebelum tu. Maka dengan perpecahan yang berlaku membuktikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang as-sadiqul masduq itu benar. Tetapi apa yang penting kepada kita adalah untuk kita mengikut kepada perjalanan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perpecahan yang memang akan berlaku sebab Nabi dah sebut awal. Sebelum wujudnya ada kelompok-kelompok ini, Nabi dah sebut wallazi nafsi Muhammadin biyadihi sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kekuasaan Allah, selagi umat aku akan berpecah kepada 73 kelompok. 73 kelompok. Perpecahan ini berlaku di dalam masalah akidah, bukan masalah fikih. Karena perbezaan di dalam masalah fikih itu dibenarkan. Mazhab fikih ada sampai 200 mazhab. Ayat jadi masalah, semuanya benar. Tetapi perpecahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu ialah perpecahan yang berlaku di dalam masalah akidah. Jadi bila berlaku di dalam masalah akidah, Nabi kata kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok saja. Bid'ah di dalam urusan akidah hukumnya haram. Maka orang yang melakukan perkara yang haram akan dimasukkan ke dalam neraka. Lebih lagi di sana ada ulama mengatakan bahawasanya orang-orang yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah jadi kafir wal iyazubillah. Bukan setakat dosa besar tapi jadi kafir. Khilaf ulama. Dan ulama kata mereka tu keluar daripada i'tiqad Ahlus Sunnah, maka mereka dikira sebagai kafir. Ada yang mengatakan tidak. Mereka yang menyalahi akidah Ahlussunnah tidak kafir, tetapi mereka dikira sebagai mubtadi'ah, orang yang menyalahi akan akidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf sebelumnya. Kecuali satu je kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan selamat. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah?
Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat ialah yang mengikuti kepada sunnah aku dan sunnah para sahabat. Maka mereka disebut dengan ahlus sunnah. Kemudian disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Baik. Lekat tu bila masuk kepada perbahasan ahlus sunnah kita akan detailkan. Atau kita nak beri gambaran umum dulu supaya kita faham perbahasan berkaitan dengan kitab yang kita akan belajar. Maka daripada abad permulaan sampai sekarang terdapat firqah-firqah di dalam i'tiqad yang fahamannya berbeza-beza atau bertentangan secara tajam. Mana perbezaan tadi bukan perbezaan sikit-sikit aja. Perbezaan masalah cabang aja, tetapi perbezaan yang sangat tajam. Nah, perbezaan pada masalah usul. Antara satu sama lain. Ini sudah menjadi fakta yang tidak dapat dibantah lagi. Atau fakta yang ada dalam sejarah yang boleh dibantah. Ada orang kata, oh si ada mazhab-mazhab tu. Si ada Syiah, si ada Sunni, si ada Mu'tazili, si ada Wahabi, si ada Musyabbihah, si ada. Katanya Islam semua. Kita tu Islam semua, sama aja. Nah, ada orang madah macam ya. Sama macam ni Nabi SAW sebut yang kata umat Nabi akan berpecah. Nah, ada orang kata sama aja. Ibu bingung kita Syiah ke, Wahabi ke, apa Islam semua katanya. Nah, ada orang cakap macam. Maka Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita bahawa umat Nabi akan berpecah dan semuanya akan masuk neraka kecuali satu kelompok sahaja yang akan selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala kerana mereka berada di atas akidah baginda Nabi SAW dan para sahabat. Jadi kita kena belajar, kita kena tahu akidah Nabi dan akidah para sahabat yang kemudian diteruskan ataupun disusun oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, khususnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur al-Maturidi rahimahumallahu ta'ala. Kerana hal yang serupa ini sudah terjadi. Kerana benda tu dah berlaku, dah terjadi. Jadi kita nak nafi si dapat. Kita nak madah. Oh si ada. Islam tu si berpecah. Islam aja. Si dapat kita nak nafikan kerana ya fakta. Nah, maka ada Islam versi Syiah, ada Islam versi Wahabi. Nah, ada orang kata, apa Ustaz gagu gila asal Wahabi, Wahabi Islam juga. Nah, memang Islam tetapi menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka beriktikad Allah bertempat di aras, Allah bertempat di langit, Allah ada anggota tangan. Itu menyalahi akidah Ahlussunnah dan menyalahi akan akidah Nabi SAW. Menyalahi akidah Quran. Kerana Quran kata, laisa kamislihi syai', Allah Ta'ala sama dengan sesuatu pun. Nah, jadi kita kena faham. Bukan masalah gaguh si gaguh. Kalau masalah gaguh si gaguh, ulama kita tulislah kitab. Nah, ulama kita susun kitab, tulis kitab, nak jelaskan kesesatan akidah Wahabi dan akidah kelompok-kelompok yang menyalahi ahli sunnati wal jamaah. Maka kita kena faham i'tiqad ataupun manhaj ahli sunnati wal jamaah. Mungkin Tuhan menjadikan semuanya itu sesuai dengan hikmah-hikmah yang diketahuinya. Sebab apa hikmah tu kita dapat pastikan kerana Allah Ta'ala madah, Nabi madah. Jadi kita boleh fikirlah hikmah. Nah, hikmah kita boleh fikir. Nah, contoh kita kata hikmah pengharaman arak sebagai contoh. Ada Quran madah? Ada. Ada hadis madah? Hikmah daripada pengharaman arak? Ada. Nah, tapi kerana Allah haramkan maka kita minum. Walaupun kita tahu hikmah. Cuma ulama kata pasti ada hikmah. Pada setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pasti ada hikmah. Maka kita boleh fikir
Nak bila orang minum arak tu, maka akalnya si betul. Bila si betulnya si waras. Bila si warasnya boleh molah perkara-perkara yang di luar kawalan. Ya hikmah yang kita boleh fikir. Begitu juga. Nabi Simadah apa hikmah daripada perpecahan yang berlaku. Tapi kita boleh fikir kemungkinan kata pengarang kitab kita itu sesuai dengan hikmah yang diketahuinya, yakni yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat hikmah Allah Taala ajak nak tahu. Nah, hakikatnya Allah Taala ajak nak tahu. Tapi kita boleh fikirlah, ya bentuk ujian kepada kita. Nah, bila ada kelompok yang sesat tadi sebagai ujian kepada kita untuk kita belajar dan mengenal akan i'tiqad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Firqah-firqah dalam i'tiqad itu ialah firqah-firqah Syiah. Contoh tu. Nah, di antara kelompok-kelompok ataupun puak-puak yang berpecah daripada kelompok Islam, di antaranya ialah Syiah. Nah, Syiah tu satu kelompok yang mana timbul ketika mana wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bersetuju melantik Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq sebagai khalifah baginda Nabi. Masanya belum ada gelaran Amirul Mukminin, belum ada. Jadi Sayyidina Abu Bakar disebut dengan Khalifatu Rasulillah, pengganti kepada Rasulullah. Bila sahabat bersepakat, maka ada kelompok yang tidak puas hati. Mereka nak Sayyidina Ali yang jadi khalifah, yang jadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikepalai oleh seorang yang berasal daripada agama Yahudi, namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah atau pengasas kepada aliran Syiah. Mula-mula isunya ialah isu politik, isu nak lantik siapa pengganti Rasulullah, belum jadi akidah lagi. Kemudian bila berlarutan jadi satu firqah akidah yang menyimpang daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tercatat ada kelompok Syiah yang mengatakan Sayyidina Ali adalah Tuhan. Sampai kepada tahap ya. Orang-orang Syiah jumpa Sayyidina Ali yang tanya, "Kau tahu kau siapa?" Orang Syiah tanya dengan Sayyidina Ali, "Kau tahu kau siapa?" Sayyidina Ali kata, "Aku Ali lah, siapa lagi?" Nah, kata Syiah, kata orang Syiah tadi, "Bukan, kau bukan Ali tapi kau Tuhan." Kemudian Sayyidina Ali memerintahkan supaya mereka dibakar. Kenapa? Murtad. Nah, itu satu kelompok yang melampau sehingga menuhankan Sayyidina Ali. Jadi kelompok Syiah itu asalnya ialah mereka yang setuju dengan pelantikan Sayyidina Abu Bakar, yang nak Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali itu ahli keluarga Nabi. Nah, menantu Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat mereka mengatakan bahawasanya asal wahyu itu diturunkan kepada Sayyidina Ali, tetapi malaikat Jibril tersalah pergi turun kepada Muhammad. Itu ada dalam kitab Syiah tu. Paloi Syiah tu sampai tahap ya. Nyamadah apa? Nyamadah asal wahyu nak turun kepada Sayyidina Ali, tapi malaikat Jibril tersalah. Pasal Sayyidina Ali dengan Rasulullah tu ada apa? Ada iras-iras. Sepupu lah, memanglah ada iras sepupu. Yang kepercayaan orang Syiah melampau. Melampau. Asal masalah politik aja, akhirnya bila ta'assub jadi masalah akidah. Jadi politik itu bahaya. Kalau si dibendung akhirnya jadi akidah. Asalnya politik tadi nak ganti kerajaan mula-mula. Nak ganti kerajaan ragu dengan siapa pun. Tapi ada sebahagian daripada kelompok menjadikan urusan politik dan pemerintahan itu sebagai perkara yang berkaitan dengan akidah. Seolah-olah kalau kita sokong partinya kita jadi kafir. Tu ada parti macam tu. Maka akidah, maka politik bukan masalah akidah. Yang bahagian daripada masalah fikih, masalah syariah.
Jadi satu kelompok yang berpecah daripada umat Nabi namanya Syiah. Kata kita akan sebut satu persatu daripada pemikiran Syiah, pengasasnya, sejarahnya ada. Lambat lagi lah dalam kitab-kitab tu yang akan sebut semua firqah-firqah tadi. Bukan sebut aja, sebut dengan sejarah dan pemikiran-pemikiran mereka. Kita nak belajar supaya kita tahu nak salah. Nah, kita belajar kan kita nak jadi Syiah, kita nak tahu nak salah supaya apa? Kita boleh bandingkan dengan pegangan kita Ahlussunnah. Tapi kita kena faham nak Ahlussunnah dulu lah. Takut Ahlussunnah kita si faham ngaji nak Syiah jadi Syiah kita. Nah, Ahlussunnah si faham ngaji nak Wahabi jadi Wahabi kita. Faham Ahlussunnah dulu. Ibu gagal dulu dengan anak lain, faham manhaj Ahlussunnah, i'tiqad Ahlussunnah. Baru kita belajar anak lain. Baru kita boleh beza. Belajar bukan kita nak pakai, belajar kita nak buat. Boleh nak belajar. Kelompok-kelompok yang menyimpang daripada perjalanan Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemudian kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Khawarij itu satu kelompok yang mana mereka keluar daripada umat Islam. Dan mereka mengkafirkan umat Islam di atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Ini kelompok Khawarij. Zaman Nabi SAW ketika mana Nabi SAW membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Ada seorang lelaki yang mengatakan kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Kata Nabi SAW, "Celakalah engkau. Kalau aku tidak berlaku adil, siapakah lagi yang akan berlaku adil?" Maka yang dikatakan tadi adil adalah perkataan yang benar. Berlaku adil suatu perkara yang betul, perkara yang baik. Tetapi dikatakan kepada baginda Nabi SAW, tidak layak perkataan tersebut. Kerana Rasulullah SAW adalah manusia yang paling adil. Maka golongan Khawarij disebutkan oleh Sayyidina Ali di dalam satu perkataan, kalimatu haqqin wa yuradu bihal batil. Orang-orang Khawarij tu perkataan mereka tu benar. Kalimatu haqqin, mereka ucapkan perkataan yang benar. Berlaku adil lah wahai Rasulullah. Salahkah? Kita minta orang berlaku adil, salahkah? Salah, tapi nyamadah kepada siapa? Pada Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah SAW tidak berlaku adil. Perkataan mereka benar. Seperti kelompok Wahabi pada hari itu, mereka kata kembali kepada Quran dan Sunnah. Betul sih perkataannya. Benar sih perkataannya. Perkataannya benar. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi wa yuradu bihal batil, yang dikehendaki daripada perkataan yang benar tadi membawa kepada kesesatan. Karena maksud daripada orang-orang Wahabi kembali kepada Quran dan Sunnah ialah dengan kepada hancurnya syariat Islam. Nah, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau ada satu kitab yang bernama ataupun berjudul Islam. Bila si ikut mazhab, kita nak semayang, kita si tahu cara. Karena kita semayang itu kita ikut mazhab. Tak tahu hukum halal haram dan sebagainya. Maka perkataan yang benar tetapi membawa kepada kebatilan. Para ulama kita mengatakan orang-orang Wahabi yang ada pada hari itu, mereka mewarisi pemikiran kelompok Khawarij. Salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Zaki Ibrahim. Saya ada orang nak ya kan? Syekh Zaki Ibrahim, seorang ulama besar di Mesir, beliau menulis satu kitab Al-Khawarijul Asri. Khawarijul Asri maknanya ialah kelompok Khawarij kontemporaris masa tu. Mereka ialah kelompok Salafi Wahabi. Kenapa mereka mewarisi pemikiran Khawarij? Mereka mengkafirkan umat Islam. Mereka menuduh umat Islam dengan tuduhan sesat. Mereka menuduh umat Islam dengan tuduhan bid'ah. Mereka mengkafirkan umat Islam, mereka mensyirikkan umat Islam, kemudian mereka menghalalkan darah umat Islam.
Maka ini satu kelompok yang telah wujud semenjak daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata akan keluar daripada orang lelaki itu kelompok yang akan menghalalkan darah orang Islam dan meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Nah, menghalalkan darah orang Islam tetapi meninggalkan penyembah berhala. Dan anggap orang Wahabi, ada sih mereka berperang dengan orang kafir. Ada sih mereka berperang dengan orang kafir. Ada sih mereka berperang dengan Yahudi. Saya pernah dalam sejarah orang Wahabi berperang dengan Yahudi, berperang dengan kafir. Tapi yang mereka memerangi umat Islam. Mereka menghalalkan darah. Nah, mereka menghalalkan darah umat Islam. Itu ada di dalam lipatan sejarah yang kita boleh nafikan. Ada kitab yang ditulis oleh para ulama kita, yang disusun oleh para ulama kita. Nah, ada faktanya, ada bukti sejarah, bukan suatu perkara yang direka-reka. Nah, kelak kita akan belajar. Ada juga tajuk berkaitan dengan golongan Wahabi dalam kitab kita tu. Sebabnya pengarang kitab kita tu antara ulama yang sangat dibenci oleh kelompok-kelompok Wahabi. Nah, pasal apa? Pasalnya nulis tentang Wahabi. Nah, Wahabi, kalau orang cerita pasal Wahabi, menolak pahaman Wahabi, mereka akan benci. Dan mereka akan cari jalan untuk memburukkan ulama yang menulis dan menentang pemikiran mereka. Bahkan hari itu pun kita boleh lihat. Kemudian kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Suatu kelompok yang melebihkan akal daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah bermula pada zaman Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasanul Basri, imam di kalangan tabi'in, imam ahli sunnati wal jamaah. Kemudian beliau ada seorang murid namanya Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha setuju dengan Imam Hasanul Basri dalam masalah pegangan akidahnya, setuju. Kemudian bila Nyasir setuju dengan gurunya tadi, nya pun maulah pengajiannya pun. Wasil bin Atha. Bila Nyasir setuju dengan pemikiran Imam Hasanul Basri, nya maulah pengajiannya pun. Maka kata Imam Hasanul Basri, i'tazalna Wasil. Telah mengasingkan diri daripada kami oleh Wasil. Maka kelompok Wasil disebut dengan Mu'tazilah, kelompok yang mengasingkan diri. Asal pengajian Ahlussunnah Imam Hasanul Basri, kemudian Nyasir setuju. Nah, berkaitan dengan orang Islam, orang mukmin, orang yang beriman, tetapi yang melakukan maksiat, adakah masuk syurga ataupun masuk neraka? Nah, Wasil bin Atha tu Nyasir setuju bila Ahlussunnah mengatakan orang beriman yang asi, yang melakukan maksiat, mereka akan masuk neraka dulu, kemudian mereka akan masuk ke syurga kalau ada iman di dalam hati mereka. Wasil setuju. Orang kafir masuk neraka, orang beriman yang taat, yang melaksanakan perintah Allah masuk syurga. Orang beriman tapi nyasik semayang, nyasik puasa, nyasik haji, nya tidak melaksanakan perintah Allah, nya maulah perkara-perkara yang haram, nyasik masuk syurga, nyasik masuk neraka. Nya duduk tengah-tengah. Tu namanya manzilatun baina manzilatain. Ada rumah di antara syurga neraka tu. Orang beriman tapi si semayang, minum arak, si puasa, zina, si masuk neraka, si masuk syurga, duduk tengah-tengah. Tangga kanan orang alam syurga, ngagi orang neraka, bingung. Tu kelompok Mu'tazilah. Saya setuju dengan Imam Hasanul Basri. Jadi nyamalah pengajian nyampul. Maka daripada perkataan Imam Hasanul Basri, i'tazalna Wasil, telah mengasingkan diri akan kami oleh Wasil,
maka digelar kelompok Wasil bin Atha dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah pernah menguasai pemerintahan Islam. Mu'tazilah pernah menguasai pemerintahan Islam dan memaksa seluruh ulama untuk berpegang dengan akidah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran baru, Al-Quran bukan qadim. Dan ulama-ulama yang tidak mengikut kepada fahaman mereka dipenjara, disebat. Di antara yang dipenjarakan ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i yang guna konsep tauriah. Tauriah itu ada dalam perbahasan kitab penawar bagi hati. Sebab ya Imam Syafi'i si kena penjara. Imam Syafi'i bila ditanya, adakah Al-Quran yang bagus? Imam Syafi'i kata, kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran bagus semua. Ilahnya madah macam ya bagus semua. Si kena penjara, tapi makna bagus bukan Qurannya tu. Tu nak bagus. Nak ditunjuk tu. Nah, Quran apa nah? Zabur, Taurat, Injil, nah, Quran bagus semua tu. Tu namanya konsep tauriah. Bukan menipu, namanya tauriah. Guna double meaning. Dua maksud. Maksud. Ya boleh. Contoh tauriah tu. Ada orang datang ke rumah kita. Kita sih mau nerima tetamu. Karena kita ada zikir, ada baca, ada program-program. Jadi tetamu yang datang kita sih mau nerima. Jadi macam ni caranya. Kita madah dengan anak kita. Supaya anak kita madah, bapak saya ada situ. Situ maksudnya bukan dalam rumah, tempatnya berdiri ya. Yang si kira menipu. Sungguh si yang bercakap, bapak saya ada situ. Katanya, saya ada sungguhlah situ. Dalam rumah ada. Yang namanya tauriah. Itu ada dalam perbahasan kitab tasawuf. Maka ia tidak termasuk daripada perkara yang diharamkan di dalam agama. Boleh. Maka Imam Syafi'i guna tauriah. Imam Ahmad si mau kata Quran ya baru. Kemudian Imam Ahmad dipenjara. Kemudian disebat dengan cemeti, disebat. Hampir terlondeh seluar Imam Ahmad bin Hanbal. Kena sebat tadi sampai seluarnya nak tercabut. Bila seluarnya nak tercabut tadi, Imam Ahmad bercakap dengan seluar. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada seluar, "Ittaqillah, takutlah kamu seluar kepada Allah." Nak buka aurat aku nak tunjuk, seluar yang naik balik. Tu karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Seluar pun takut dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Kerana taqwa. Kenapa? Soleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana kuat mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku ada raja, anaknya kerasukan. Kena jin. Dia kerasukan. Suruh panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dihantar orang istana tadi pergi ngagak Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal si mau tunduk kepada raja. Nya ulama. Nya si mau tunduk kepada raja si boleh diarah-arah. Raja. Kenapa? Bila nya pergi makna kata nya tunduk kepada pemerintah, kepada raja. Ulama yang benar nya si tunduk kepada pemerintah. Kerana kemuliaan, yang nak jaga kemuliaan ilmu dan kemuliaan ulama. Hari itu ulama, ikut kata pemerintah. Pasal apa? Kau kena buang. Kau gaji siapa? Jadi mulut pun kadang nak cakap nak benar pun siapa? Nak salah pun awak ajarlah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal semua tunduk. Raja panggil semua tunduk. Yang ada? Kalau nya mau, nya datang ngagak aku. Bukan aku ngagak. Nanggak. Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin kita raja nak, tentu dapat tu. Paling-paling 10,000 raja. Mun orang lain pola air tawar RM50. Raja siapkan RM50. Kita. Imam Ahmad si. Munya mau, nya ngagak aku. Datang lagi. Balik ke istana Raja Madah. Panggil, kata. Aku panggil. Pergi lagi. Jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal serabut. Malah datang tu. Yang Madah. Tok, ambil selipar aku tu. Letak atas kepala puteri. Padah tu selipar Imam Ahmad bin Hanbal keluar. Tahu daripada badan puteri tu. Dimak balik selipar Imam Ahmad bin Hanbal.
Bawa balik letak atas kepala puteri. Nah, padah dengan jin, lari jin. Selipar lari. Belum orang yang datang lagi, selipar. Imam Ahmad nak beri mesej siapa? Raja di bawah selipar ulama. Nah, raja walaupun pada pandangan manusia kedudukannya tinggi, hartanya banyak, hakikatnya di bawah telapak kaki para ulama. Yang mesej yang ingin disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pasal apa jin lagi? Pasal takwa. Nah, pasal jin, dok tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tok kita pergi berubat nak buang jin daripada badan kita, cari tok bomoh kedak jin. Semayang si apa si masjid si pernah datang, semayang berjemaah si pernah datang, baca Quran pun si betul. Ya nak kita mintanya keluarkan jin, jin tetap. Nah, jin dengannya baca ayat kursi, jin tetap. Pasal apa? Salah. Orang minta kepada orang alim, orang soleh yang jaga semayang, yang takwa kepada Allah. Itu kita minta dengan apa? Dengan orang yang syik tentu. Maka kadang-kadang mereka orang-orang yang berubat tadi, cara mereka nak hilangkan jin daripada badan manusia tadi, mereka menggunakan jin yang lain. Nah, cara nak buang jin tadi, masukkan jin nak lebih besar lagi lah. Jin nak kecil lah takut. Macam kita juga jin nak. Mula-mula macam sihatlah kita, lama-lama makin sakit. Makin teruk, makin parah sakit kita. Kenapa? Nak dimasuk dalam badan kita, jin nak lain, nak lebih kuat lagi. Hanya boleh malah lah sebabnya kawan jin. Tok bomoh kan. Gitu ada lagi orang kita cari tok bomoh. Nah, cari tok. Yang memberi sembuh kepada kita tu siapa? Yang menyembuhkan kita tu siapa? Allah yang memberi sembuh kepada kita. Kalau orang yang taat kepada Allah, nah orang yang semayang, fardhu ain mengaji, majlis saya pernah nampak mata hidup. Macam ni Allah Taala nak perkenan doa. Macam ni Allah Taala nak perkenan bacaannya. Kalau punya dapat, ia bukan karamah daripada Allah, tetapi ia bentuk istidraj. Kelebihan yang tujuannya ialah untuk menyesatkannya. Bukan karamah. Adapun orang yang saleh, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, hanya maulah tadi, kalau dapat, kalau kita kata sembuh dengan sebab yang baca ayat Quran, yang beri air tadi, ia bentuk karamah, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Sibuk cari nak pelik-pelik, sibuk cari. Tempat kita tu nak perubat, orang panggil apa? Perubat tu apa nama? Perawat. Nak Wahabi ada perawat. Nah, akidahnya pun betul. Nah, kita pergi mintanya merawat kita tadi. Ya, akidah dengan Allah betul. Nah, beriman Allah Taala bertempat Allah Taala datang. Akidah Ahlussunnah pun betul. Maka ia bukan bentuk karamah. Maka carilah orang-orang yang benar akidah mereka dan orang-orang yang saleh. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi seluar tadi naik balik. Takut seluar tadi. Begitu karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala minta baju dengan seluar Imam Ahmad bin Hanbal direndam dalam air, diminum air. Imam Syafi'i yang namanya tabarruk, mengambil keberkatan. Pasal apa? Pakaian yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana mempertahankan kebenaran akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Yang namanya tabarruk. Hari tu Wahabi kata tabarruk si boleh syirik. Nah, Imam Syafi'i, Imam Salaf bertabarruk dengan baju dan seluar Imam Ahmad bin Hanbal. Berani kita kata Imam Syafi'i malah perkara yang syirik. Berani kita kata Imam Syafi'i malah perkara yang syirik. Imam Syafi'i menziarahi maqam Imam Abu Hanifah, kubur Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i tujuannya ialah untuk aku mengambil keberkatan. Syirikkah ambil keberkatan dengan kubur? Orang Wahabi kata syirik. Berani kata Imam Syafi'i syirik, ambil keberkatan dengan kubur Imam Abu Hanifah. Maka ia termasuk daripada perkara-perkara yang masyru', perkara yang ada di dalam syariat kita.
Kemudian kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Untuk kita cerita umum dulu. Kelaknya akan cerita satu persatu daripada kelompok. Qadariyah bukan Qadiriyah. Qadiriyah lain. Qadiriyah makna tarikat. Qadiriyah yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Qadariyah. Azal dah. Cik Madah dah doa. Baik, kita habiskan sikit. Kemudian kelompok Qadariyah. Qadariyah maknanya kelompok yang mengatakan semuanya kudrah daripada kita. Tidak ada kena mengena dengan Allah. Yang namanya Qadariyah. Qadariyah, mereka mengatakan bahawasanya semua yang kita lakukan, perkara baik, perkara buruk tu, semuanya kita. Tidak ada kena mengena dengan Allah. Nah, semua kita. Kemudian lawannya kelompok Jabariyah. Jabariyah kata si Allah Ta'ala semua. Qadariyah kata kita semua. Jabariyah kata Allah Ta'ala semua. Jabariyah tu makna kita tu majbur. Majbur tu makna kita tu tergagah. Seumpama bulu yang kita lepaskan di udara. Bulu tadi nya ikut angin lah. Jadi kita tu sama macam wayang kulit. Orang zina pun Allah Ta'ala yang tentukan jam zina, minum arak pun, nyasid semayang pun, Allah Ta'ala tentukan. Tu dua kelompok yang menyimpang daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriktikad semuanya baik dan buruk ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ikhtiar dan kasab. Ikhtiar makna pilihan, kasbun makna usaha. Kita boleh pilih, kita boleh usaha. Hakikatnya Allah Ta'ala tentu semua. Tapi Allah Ta'ala beri, kita boleh pilih. Kita nak datang masjid boleh. Kita si mau datang masjid boleh pilih. Nah, kita nak minum arak boleh. Kita si mau minum arak boleh. Kita nak semayang boleh. Kita si mau semayang pun boleh. Kita boleh pilih. Allah Ta'ala beri kepada kita untuk memilih. Nah, macam malam tu kita boleh datang ke masjid. Kita pilih untuk datang ke masjid. Siapa hari malam tu orang nak pergi tempat lain, tiba-tiba sampai ke masjid. Nah, ada tak? Ada di kalangan kita yang si mau datang ke masjid, yang nak pergi ke tempat lain, tapi sampai ke masjid juga jadi gagah, jadi tergagah, jadi keras. Hari-hari kita boleh pilih. Nah, kita nak makan, hari-hari kita pergi kedai, kita boleh pilih. Kedai apa kita boleh pilih?
Nah, kita nak pergi kedai mana, kita nak makan apa, kita boleh pilih. Dalam bab makan kita boleh pilih. Nah, tu di dalam bab kita nak jadi orang beriman ataupun orang yang kufur, kita boleh pilih. Sebab ya Allah Taala kata, fa in sekiranya kamu nak beriman, maka kamu beriman. Nah, siapa yang nak kufur, maka kamu kufur. Faman syaa'a falyu'min, kata Allah. Siapa yang naknya boleh beriman. Faman syaa'a falyakfur, siapa naknya boleh jadi kufur. Mana kata Allah Taala beri pilihan kepada kita. Maka sebab ya Allah Taala jadikan syurga dan neraka. Kalau kita tu majbur, kita tergagah, kita si boleh pilih. Apa hikmah Allah Taala jadikan syurga neraka? Nah, Allah Ta'ala balasi dengan apa yang Allah Ta'ala beri kita pilih. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan di antara Qadariyah dengan Jabariyah. Jadi Qadariyah dan Jabariyah dua kelompok yang sesat, menyimpang daripada perjalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kelak kita akan perdetailkan. Tu umum dulu supaya kita tahu apa perbahasan kitab kita tu. Kena yang kata kita kena tahu tentang kelompok-kelompok yang berpecah daripada umat Islam. Karena kita nak faham apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian lagi kelompok Najariyah. Tu saya tahu apa tu Najariyah tu. Kemudian Musyabbihah. Kemudian kelompok Musyabbihah, kelompok yang mentasbihkan Allah Taala dengan makhluk. Mentasbihkan makna menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah bertempat, Allah berpindah ganda, Allah besar, Allah kecil, Allah kiri kanan. Ya musyabbihah, golongan yang mentasbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kemudian kelompok Bahaiyah. Bahaiyah tu kelompok yang dinisbahkan kepada Bahaullah, digelar dengan Bahaullah. Bahaullah mengatakan bahawasanya agama tu sama, semua agama tu sama. Kalau kita itu kelompok pluralism, mengatakan agama tu sama, Kristian, Yahudi semua sama aja. Sibuk bingung, sibuk gagal kita. Agama tu sama aja. Atau kelompok Bahaiyah namanya. Kelak kita akan perdetailkan. Atau kita kenal dulu. Baik, kemudian kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah di situ ialah kelompok yang dinisbahkan kepada Ahmad bin Ghulam Ahmad. Kelompok Ahmadiyah mengatakan bahawasanya Ahmadiyah Ahmad, jadi Ahmad bin Ghulam Ahmad adalah nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kelompok Ahmadiyah namanya. Jadi kelompok Ahmadiyah di Malaysia ada. Di Indonesia banyak. Pasal apa Ahmadiyah di Indonesia daripada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia lagi. Bahkan mereka turut membantu untuk Indonesia mendapat kemerdekaan. Jadi mereka bebas. Di Indonesia ada Ahmadiyah. Di Malaysia ada. Kita pernah ada satu program di satu wisma. Kita sebutlah kerana berkaitan dengan politik lah. Bila kita turun daripada program ya, ada orang beri buku secara percuma. Buku secara percuma, buku tebal-tebal beri. Kita suka orang beri percuma buku tu lah. Jadi kita pun ambil lah. Ada buku dalam bahasa Inggeris, ada buku dalam bahasa Melayu. Balik kita nangga di muka hadapan ya ada alamat pejabat Ahmadiyah. Ada pejabat sidak di Malaysia. Mana kata ada kelompok Ahmadiyah di Malaysia tu ada. Kelompok yang mengaku Ahmad bin Ghulam Ahmad adalah nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tahun lepas Selangor telah memfatwakan Ahmadiyah kafir, terkeluar daripada Islam. Kenapa? Mereka menyalahi usulul usul di dalam akidah. Mereka beriman selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Itu kelompok Ahmadiyah nama. Disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh The Lawrence of Arabian. Dulu nyamadah bahawasanya British menjadikan 3 kelompok untuk merusakkan Islam daripada dalam. Satu kelompok kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah tu digunakan di negara-negara seperti seperti India, benua Pakistan. Karenanya pun asal daripada belahir. British menggunakan, bukan British mula Ahmadiyah ya,
nya lahir daripada kelompok Islam yang sesat, tapi British menggunakan mereka untuk hancurkan Islam daripada dalam. Kemudian di Jazirah Arab, British menggunakan kelompok Wahhabiyah atau the Lawrence of Arabian yang madah, bukan kita madah. Yang gunakan Wahabi, bukan mereka-reka Wahabi. Si Wahabi yang lahir daripada Islam, tapi mereka guna Wahabi tadi untuk hancurkan Islam. Mereka beri support, mereka funded golongan Wahabi dan sebagainya daripada dulu, sehingga jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah. Yang kita boleh baca dalam sejarah kaitan golongan Wahabi dengan kejatuhan Turki Osmaniyah. Dan kemudian di Mesir, British menggunakan kelompok Batiniyah Qadiani di Mesir. Itu 3 kelompok yang digunakan oleh British untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Itu disebut oleh the Lawrence of Arabian. Kitabnya ada diterjemah dalam bahasa Arab. Kemudian kelompok Ibnu Taimiyah atau kelompok Ibnu Taimiyah. Satu kelompok Ibnu Taimiyah. Nak cerita Ibnu Taimiyah tu panjanglah. Ibnu Taimiyah tu dia seorang yang alim, tetapi di dalam masalah akidahnya menyalahi akan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Iraqi rahimahullahu taala bahawasanya ilmuhu akbaru min aklihi. Ilmunya lebih besar daripada akal. Apa maknanya? Ilmunya banyak tapi akalnya kecil. Ada orang palaknya tu kecil, kan palak kecil akal lah. Bila palak kecil tapi mengaji tinggi, siapa masuk? Siapa masuk? Nya alim, banyak membaca, banyak meriwayatkan hadis, tapi kemampuan fikirnya tidaklah sampai kepada tahap yang tinggi seperti mana para ulama yang. Ya, perkataan Imam Iraqi. Dan Imam Iraqi salah seorang daripada ulama hadis. Beliau menyatakan bahawasanya Ibnu Taimiyah menyalahi di dalam masalah usul dan furu' pada 60 masalah. Menyalahi ijma' pada 60 masalah. Ibnu Taimiyah menyalahi ijma' pada furu' dan usul pada 60 masalah. Tu. Jadi Ibnu Taimiyah membawa satu pemikiran yang baru yang menyalahi pemikiran para ulama sebelumnya. Jadi ulama-ulama mereka menulis kitab menolak pandangan Ibnu Taimiyah. Banyaklah kelak kita akan sebut. Tu umum saja kita sebut. Jadi Ibnu Taimiyah kena penjara di Dimashq sekali. Kemudian disuruh taubat. Kemudian pindah ke Mesir. Di Mesir kena penjara lagi. Sehingga meninggal dalam penjara di Iskandariah yang sejarah. Dan disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala bahawasanya Ibnu Taimiyah bertaubat pada akhir daripada hayat beliau. Jadi stand kita kepada Ibnu Taimiyah tu, kita menganggapnya seorang ulama yang alim, tetapi bukan bermakna semua perkataan dan pandangan beliau boleh kita ikut. Kenapa? Kerana agama kita suruh kita ikut akan ijma'. Bila pandangannya menyalahi akan ijma', maka kita tolak. Contoh, di dalam masalah talak isteri, Ibnu Taimiyah berpandangan kalau kita talak isteri, talak mana cerai, bukan tolak ya. Talak kita panggil talak, Arab sebut talak. Kita menceraikan isteri kita dengan talak lebih daripada 3. Contoh, kita kelahi dengan bini kita, marah kita dengan bini kita, aku cerai kau dengan talak 2,000. Bukan 3 lagi, 2,000. Marah mana? Jatuh satu ke jatuh 3? Ibnu Taimiyah kata jatuh satu. 2,000 ke 1,000 ke 100 ke jatuh satu je. 4 mazhab mengatakan jatuh 3. Bila lebih daripada 3 jatuh 3. Maka dalam masalah tu Ibnu Taimiyah menyalahi akan ijma' para ulama. Maka ditolak akan pandangannya. Tapi ya dalam masalah furu', masalah cabang, masih lagi ada ruang yang boleh kita nerima. Tapi yang lebih besar daripada itu, Ibnu Taimiyah menyalahi di dalam masalah akidah. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah ialah beliau mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Al-Quran itu semuanya hakikat. Ayat Quran itu semua hakikat, tidak ada majaz. Ulama Al-Azhar salah seorangnya menulis satu kitab yang khusus menentang
pandangan Ibn Taymiyah yang mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Majaz tu maknanya kiasan. Tiada, semua bahasa tu hakikat. Mana kata kalau Allah Ta'ala kata tangan panjang, makna tangan yang panjang sungguh. Bukan makna orang suka mencuri kan. Kalau majaz tu tangan panjang, suka mencuri. Bahasa Melayu kita lah. Kalau Arab tangan panjang suka menderma. Lain. Orang pemurah dalam bahasa Arab dikatakan tangan panjang. Orang pemurah. Kita orang Melayu tangan panjang suka mencuri. Boleh jadi orang kita dulu suka mencuri lah. Jadi tangan panjang dikatakan suka mencuri. Kalau orang Arab, kalau yang madah orang yang tangan panjang dengan makna kiasan, makna kata orang yang pemurah. Suka hulur bantuan lah, tangan panjang lah. Itu beza. Jadi kata Ibn Taymiyah ada majaz, semua hakikat. Maka sebab ya Ibn Taymiyah mengatakan Allah ada tangan, Allah bukan tempat dan sebagainya. Allah berarah. Kenapa? Karena nyasik nerima ada majaz di dalam Al-Quran. Sedangkan ulama sepakat bahawasanya Quran ada hakikat dan ada majaz. Banyak sekali dalil-dalil daripada zahir makna. Mazhab Hanbali namanya Ibnul Jauzi, ulama hadis. Beliau menulis satu kitab namanya Daf'ut Tashbih, menolak kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Beliau menyatakan bahawasanya mazhab telah dicemari oleh Ulasim. Kemudian kelompok ulama daripada mazhab Hanbali yang tetap di atas akidah Ahlussunnah, mereka disebut dengan Fudalaul Hanabilah. Datuk sejarah tu ada disebut juga oleh Imam Abi Zahra yang berpegang dengan akidah tajsim, menjisimkan Allah. Ada tangan, Allah bertempat, Allah berjihad, berarah pada pihak tertentu dan sebagainya. Akhlak kita akan detailkan lagi. Kemudian lagi kelompok Wahabiyah. Pasal apa yang bezakan Ibn Taymiyah dengan Wahabiyah? Karena Ibn Taymiyah lain, Wahabiyah lain. Tetapi ada kaitan. Apa kaitan Wahabiyah dengan Ibn Taymiyah? Kalau orang kata Ibn Taymiyah kemudian, tetapi Wahabi selalu dikaitkan dengan Ibn Taymiyah kerana Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kepada aliran Wahabi, nya terpengaruh dengan pemikiran Ibn Taymiyah. Muhammad bin Abdul Wahab tu nya terpengaruh dengan Abdul Wahab memerangi umat Islam. Lebih lagi membunuh umat Islam ya dalam sejarah yang kita akan detailkan lagi kelak insya-Allah. Baik, kemudian dan lain-lain daripada kelompok yang menyimpang daripada perjalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Di samping firqah Ahlussunnati wal Jamaah yakni Sunni, iaitu firqah jumhur umat Islam yang banyak di dunia ini. Mana firqah kita Ahlussunnah wal Jamaah, pengikutnya disebut dengan Sunni, itu adalah kelompok majoriti daripada umat Islam daripada dulu sampailah kepada zaman kita gitu. Kemudian siapa yang membaca kitab-kitab usuluddin ataupun ilmu tauhid, terutama kitab-kitab dalam bahasa Arab, nescaya akan menjumpai fahaman firqah-firqah tersebut di satu sama lainnya bertentangan. Kalau kita tu biasa mengaji kitab tauhid, kitab usuluddin, khususnya kitab bahasa Arab, kitab Jawi pun ada, kita akan dapati kelompok-kelompok yang disebutkan tadi mereka bercanggah, bertentangan di antara satu sama lain. Walaupun kita tu orang Indonesia, tapi Indonesia dengan kita tu sama. Daripada sudut pegangan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah sama, daripada sudut pegangan mazhab fikih kita mazhab Syafi'i pun sama, daripada sudut pegangan mazhab tasawuf pun sama, iaitu mazhab tasawuf Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang diasaskan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala. Jadi sama. Kita dengan Indonesia tu sama. Kita berkongsi ulama yang sama, kita berkongsi kitab yang sama. Oleh Syekh Muhammad bin Arsyad Al-Banjari, kitab Sabilul Muhtadin, itu diajarkan di pondok-pondok di Kelantan sebagai contoh, di Fatani. Begitu juga kitab yang kita bacakan di Surau Darul Husna Kastam, kitab Hidayatus Salikin, itu karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang berasal kita termasuk ulama Arab. Mereka mengambil hadis dan sanad daripada Syekh Muhammad bin Yasin Al-Fadani, Indonesia, tapi mengajar di Mekah. Syekh Muhammad bin Yasin Al-Fadani
yang digelar dengan musnidul alam, orang yang mempunyai sanad bagi seluruh dunia. Ulama Arab pun ambil hadis, ambil sanad hadis daripada beliau, dan ulama-ulama daripada tanah Melayu kita di Kelantan, ke Indonesia sama faham. Ikut mazhab orang lain asyik sama juga. Dari segi akidahnya sama, kita mengikut kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dalam waktu-waktu yang akhir ini banyak pula karangan buku-buku dalam bahasa Indonesia yang isinya berlawanan dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau cerita dengan fahaman Ahlus Sunnah. Indonesia sama, kita pun sama, negara kita pun banyak. Itu buku yang ada di pasaran, buku Wahabi banyak. Jadi kalau kita si ngaji, si mengenal manhaj Ahli Sunnah, kita beli buku, kita nak ada Quran agama tu. Maka sebenarnya penulisnya berpahaman dengan pahaman Wahabi. Jadi kena tahu juga, kena faham. Baik. Maka kata musannif, di Indonesia banyak buku yang berlawanan dengan fahaman Ahli Sunnah, sehingga sampai ada yang memuji-muji. Tidak ada ratus ribu. Bilangan penganut Syiah di Malaysia tu ada ratus ribu. Tetapi ada yang mengatakan penganut Syiah di Malaysia ada 1 juta. Ia sumber daripada Iran, daripada negara Iran. Syiah yang keluarkan. Ada 1 juta. Penganut Syiah. Kita pernah terlibat dengan Majlis Agama Islam Melaka untuk untuk kita bawa kes Syiah tadi ke mahkamah. Dulu masa kita kejar dulu. Jadi Nyasi Maulah dipendang, yang Maulah di Melaka. Jadi kena tangkap di Melaka. Tapi bukti si cukup juga lah. Susah juga nak tangkap si tu. Jadi ada lawyer, ada magistrat, ada doktor, ada profesor. Yang ikut Syiah tu bukan orang si sekolah. Orang yang ada kedudukan. Jadi susah juga. Kemudian kita tidak mempunyai enakmen yang kuat untuk menghalang mereka tadilah daripada mengamalkan pahaman mereka. Jadi maka benteng yang paling kuat kepada kita adalah dengan kita memahami manhaj Ahlus Sunnah. Undang-undang ya kalau ada, ya satu bonus kepada kita. Tapi paling penting kita tu ada benteng ilmu. Bila kita faham manhaj Ahlus Sunnah, kita akan jadi Syiah, kita akan jadi Mu'tazilah, kita akan jadi Wahabi. Tapi kalau kita ada benteng ilmu, maka senang untuk kita terpengaruh dengan faham-faham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sikit lagi. Sehingga dan bahkan ada pula yang taklid, yang mengikut tanpa dalil, tanpa memberi peluang. Ada pula yang taklid tanpa memberi peluang kepada Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahawa Tuhan Allah duduk bersila di atas aras. Ada yang taklid, yang ikut kepada Ibnu Taimiyah mengatakan Allah tu duduk bersila. Duduk sila tu terjemah bahasa kita lah. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Ta'ala istawa dengan makna apa? Jalasa wastaqarra. Makna zahir. Jalasa wastaqarra. Jalasa tu makna duduklah. Jadi diterjemahkan bersila. Macam kita tu duduk atas kursi tu. Dalam bahasa Arab kita sebut istawaitu alal kursi. Istiwa atas kursi. Kalau kita duduk atas kursi. Macam imam kita tu istawaital. Kamu lah duduk istiwa. Macam raja duduk atas singgasana. Jadi diterjemahkan duduk bersila. Ya faham golongan Wahabi itu yang diambil daripada Ibnu Taimiyah yang mengatakan Allah duduk bersila di atas aras. Dia faham yang menyalahi akan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita akan jelaskan kelak di dalam pembahasannya. Baik, di samping itu panjang lagi tu. Berhenti dulu lah. Mau sambung lagi sampai subuh. Jadi kita berhenti dulu, mudah-mudahan ada manfaat daripada. Soalan panjang lagi tu. Banyak kali saya dengar ustaz cakap kerana Wahabi kitab sebut. Ya, ustaz cakap. Yalah. Kerana Wahabi ustaz yakin dia nak jawab setengah tu dengan Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Yakin tak? Saya yakin kitab ulama dia sebut. Saya yakin kitab ulama. Tak sebut.
Ulama tersebut apa saya baca Wahabi, kitab. Wahabi mana cakap Allah Baik. sila di atas. Baik. Dia orang tak tafsir ayat Baik, Zahir. baik. Saya faham soalan. Baik. Saya dah ada banyak kali dengan ustaz pergi sembang semua tempat ni. Okey. Dengan Wahabi. Apa? Itu semua ahli sunnah wal jemaah. Ustaz nak jawab apa? Fitnah. Saya baca kitab Fitnah ulama. tu. Mana ada Wahabi? Okey. Semua ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Arab Saudi, Imam bin Hanbal. Baik. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafi ikut Baik, Cik. akidah sebab. Lepas ni saya jumpa. Tak ada apa. Tak apa saya. Empat imam mazhab. Tak apa. Lepas ni saya jumpa. Nah, lepas ni kita sambung. Saya nak sebab saya sudah dah. Tak ada masalah. Kita cakap soal ilmu. Rosakkan agama Islam. Orang Islam ni lah. Allahu Akbar. Betul, saya banyak kali ada. Ahli sunnah, kita semua ahli sunnah. Kita baca kitab ulama. Syiah baru Syiah. Ulama kita kata Wahabi. Dia kata kita fitnah. Kita boleh bawa Okey, kitab. Wahabi asal di mana? Baik, Syekh. Abdul Wahab bin Rustum di Baik. Maroko sana tahun Tutup live dulu.